Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita masih ada sedikit ruang pada waktu ini, pada waktu penghujung hari ini, waktu yang sangat mustajab doa, waktu yang diberkati, iaitu waktu kita orang yang berpuasa itu menantikan kegembiraan yang pertama, iaitu waktu berbuka. Alhamdulillah. Pada waktu ini, ikhwan, kita cuba menghabiskan sedikit ruang ini supaya ruang ini menjadi ruang yang bermanfaat untuk kita melihat apakah satu tarbiyah rohaniyah yang Ramadan bawa pada kita. Ada suatu perkataan yang disebut oleh seorang tokoh yang besar yang bernama Imam Al-Hasan Basri. Imam Al-Hasan Basri memberi sedikit memberi sedikit tarbiyah Ramadan, memberi kepada kita sedikit tazkiyah berkenaan dengan Ramadan. Kata Imam Al-Hasan Basri, hikmah Allah Ta'ala mewajibkan kita puasa. Dia kata sekurang-kurangnya kita dapat lihat daripada 7 pandangan. Ada 7 pandangan. Kita boleh melihat hikmah kenapa kita berpuasa. Satu, dan kita tahu ikhwan, ayat yang menyebut tentang puasa adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Imam Hasan Basri kata daripada ayat ni kita tahu kata Allah suruh kita puasa. Maka dalam puasa ni Imam Hasan Basri kata ada 7 perkara dapat kita lihat. Ataupun kita boleh guna dengan perkataan 7 hikmat. Ataupun 7 faedah kita berpuasa. Ataupun ada suatu 7 tarbiyah dalam puasa itu. Ini menurut pandangan Imam Al-Hasan Basri. Dan kita kena tahu ikhwan, Hasan Basri ini dia seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Pertama kata dia. Pertama dia kata, apakah hikmah kita puasa? Pertamanya kata dia kerana Allah Ta'ala suruh kita lapang. Kita lapang. Khala'ul batn. Kita kosongkan perut. Uncang makanan tu kita kosongkan. Bukan saja-saja dia kata. Apa dia? Apakah Allah nak daripada kita? Kerana Allah menyediakan kepada kita jamuan di akhirat. Allah nak uncang perut kita itu dipenuhi dengan suatu jamuan. Jamuan yang cukup sedap, yang cukup lazat, yang cukup indah ada dalam syurga. Maka perut orang yang puasa itu, perut itu akan dibawa ke dalam syurga. Diri orang yang puasa dibawa ke dalam syurga. Dan perut yang kosong masa di dunia tu, tekak yang dahaga masa di dunia akan diisi dengan jamuan daripada syurga. Jadi Allah Ta'ala wajibkan kepada kita puasa, kata Imam Al-Hasan Basri, bukanlah sahaja-sahaja. Tapi Allah menyediakan jamuan yang cukup sedap bagi orang yang berpuasa di hari kiamat nanti. Dan tentulah tempat dia di mana ikhwan? Tempat dia di dalam syurga. Makanan-makanan yang ada dalam syurga itu dah sedap. Tetapi ada satu menu, satu hidangan Allah Ta'ala sediakan kepada ahlu syurga. Yang Allah sebut
dalam surah Al-Ahqaf. Allah kata kulu washrabu hani'a. Allah kata makanlah kamu, minumlah kamu. Kerana dahulunya di dunia, yaumul khaliyah, dahulunya kamu hidup di dunia, kamu telah pun menahan diri daripada makan dan minum. Hari ini kata Allah, kamu makanlah, kamu minumlah. Allah sediakan satu jamuan yang cukup istimewa kepada orang yang berpuasa. Itu satu kata Al-Hasan Basri. Dan yang satu ni ikhwan, yang perkara pertama ini, dia duduk di mana ikhwan? Dia duduk dalam bicara iman. Tasdiq qalbi. Kita boleh benar tak? Kita boleh tak membenarkan ucapan Allah Ta'ala ini? Bahawa Allah menyediakan makanan, minuman untuk orang yang berpuasa di dunia, di hari akhirat. Maka di situ ada satu kekuatan jiwa. Kalau kita boleh benarkan, kita akan ada semangat untuk puasa kerana kita sedang memburu jamuan Allah di dalam syurga. Itu satu kata Hasan Basri. Ini dalam bentuk tarbiyah ruhaniyah. Yang kedua, kata Al-Hasan Basri, hikmah kita berpuasa, dia kata apa dia? Dia kata disuruh kita berlapar dengan makna puasa, supaya dia kata timbul rasa kesian, sayang, timbul rasa faham kepada orang yang selama ini hidup dalam keadaan lapar. So, orang yang hidup dalam keadaan lapar di dunia ni ada dua golongan ikhwan. Satu, orang miskin. Orang miskin ni dia lapar pasal apa ikhwan? Pasal dia memang tak ada makan. Dia Quran kata apa? Zakat itu untuk fuqara dan masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini generasi, ini golongan pertama. Memang dia susah sungguh. Bukan dia tak usaha. Bukan dia tak khetiak. Bukan dia tak mencari hidup di dunia. Dia cari. Tapi Allah bagi banyak tu je. Maka dia miskin. Lagi satu, orang yang lapar dalam dunia ni siapa dia? Kebanyakan arifin. Orang yang nak mendekatkan ke diri dia pada Allah. Dia mensedikitkan makan. Dia sedikitkan minum. Dia sedikitkan tidur. Itu Quran rakam. Macam mana tengah-tengah malam dia bangkit. Dia tolak bantai. Dia tekan tangan dia ke lantai. Bangkit. Renggangkan rusuk dia dengan katil dia. Kerana mereka nak bermunajat pada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah puji orang ni. Jadi golongan kedua, golongan yang tak makan ni, dia banyak puasa. Macam Nabi Daud, dia puasa. Hari ni dia puasa, besok dia tak puasa, lusa dia puasa. Dia banyak lapar daripada makan. Dan kehidupan Nabi kita sendiri lebih banyak lapar daripada makan. Bila Nabi puasa, Nabi balik ke rumah. Nabi tanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, hal indaki syai'? Hal indaki min syai'? Adakah apa-apa kita boleh makan pagi ni? Aisyah kata, Allah belum merezekikan kita. Itu Rasulullah. Apa Nabi kata? Nabi kata tak apa. Hari ini kita puasa. Maka itu orang yang kedua. Arifin, abidin, orang-orang yang kita panggil, mereka nak mendekatkan diri pada Allah. Mereka sibuk dengan benda lain. Supaya kita kesian kepada golongan ini. Kita tak kata orang ni tak berusaha, kita tak tuduh dia pemalas. So, disyariatkan puasa, kata Imam Al-Hasan Basri, dia membentuk akhlak kita. Supaya bicara kita tu bukan bicara jahat pada orang. Tutur kata kita itu bukan tutur kata sebagai menghukum orang. Maka disuruh kita rasa. Supaya kita tahu manfaat zakat itu nak diberi ke siapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Hasan Basri, dia kata yang ketiga ialah membetulkan segala nafsu yang bengkok daripada taat. Dan dengan api lapar, seperti dibetul umpama besi yang bengkok dengan api. Yang ketiga hikmah kita puasa, dia kata mendidik nafsu. Membetulkan nafsu yang bengkok. Bukan membuang nafsu, bukan bermusuh dengan nafsu, hanya meluruskan dia. Macam mana dikatakan besi, dia kata besi
Kita rendam dia dalam api, baru kita boleh katok dia. Saja saya katok dia spring. Dia kena ada satu masa. Api, besi kena rendam dalam api, baru kita boleh bentuk dia. Demikian juga jiwa kita. Bukan boleh dibentuk biasa-biasa. Dia ada masa tertentu. Pasal tu Allah pilih dalam sehari, 5 waktu je kita sembahyang. Bukan boleh bentuk sebanyak masa. Dia akan lawan kita lagi kuat. Allah pilih tengah malam bentuk. Allah turunkan syariat sikit demi sikit. Kalau turun syariat itu secara penuh, nafsu akan lawan. Maka ayat seperti mana ayat-ayat kata haram arak tu, sikit, sikit, sikit. Ayat puasa pun tak turun one shot, dia sikit. Digalakkan puasa dahulu. Lepas tu turun ayat tadi, kutiba alaikumusiyam. Tapi masih boleh pilih. Siapa nak puasa boleh puasa, siapa tak mau puasa bayar fidyah. Sehinggalah peringkat yang akhirnya turun syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Turun ayat tu, maka teruslah puasa itu tidak ada pilihan, wajib pada semua orang Islam pada bulan Ramadan puasa. Dia peringkat demi peringkat. Kenapa ya kawan? Kerana kalau dia turun secara sekali, nafsu akan lawan. Api perlawanan nafsu dengan Tuhan itu akan dahsyat. Maka Allah suruh kita puasa. Ada hikmat untuk nafsu, betulkan balik nafsu. Dan yang ni ikhwan, yang perkara ketiga ni, ulama-ulama tazkiyah tulis hampir berjilid-jilid buku untuk cerita bagaimana puasa boleh membetulkan balik perjalanan nafsu yang bengkok. Sebab bila tak makan, bila tak minum, dia ada kesan pada nafsu. Tengoklah kita lah ni, semua jadi baik. Bukan kita lah, saya lah, hal lain semua baik-baik. Yang dalam duk dengar ni pun baik. Kita semua baik. Tapi bila kita tak puasa, kita jadi macam budak dengar kata Sat. Sat lagi bila lepas buka puasa, dia buah balik. Dia tak dengar dah kata. Dengar kata Sat. Yang keempat, kata Imam Al-Hasan Basri, tapi di sini Al-Imam Hasan Basri tidak bawa apa-apa dalil, dia cuma menyebut. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya malaikat mengadu mereka itu akan Allah daripada banyak maksiat orang yang mukmin. Malaikat mengadu pada Allah, bumi ini penuh dengan maksiat. Dan yang ni secara umumnya memang ada nas Quran. Allah menyebut sudah kejadian Nabi Adam alaihi salam, ataj'aluna, malaikat kata, adakah kamu nak menjadikan di atas muka bumi ini khalifah yang mereka itu yasfiku dima, depa itu akan menumpahkan darah, berbalah sama depa? Itu betul. Ada suatu hadis kudusi. Hadis kudusi, yang dalam hadis kudusi itu Allah kata, wahai anak Adam, Allah kata kalau bukan aku kesian melihat anak kecil yang sedang menyusu, dan kalau bukan kerana kesian aku kepada bahaim arutak, bahaim rutak, binatang hak duk makan rumput, kalaulah bukan kerana rahmat aku kepada orang tua-tua yang beribadat, dan kalaulah bukan kerana aku melihat kepada anak muda yang khusyuk beribadat, Allah kata apa? La ja'altu sama min fawqikum hadida. Allah kata, aku mampu buat, aku tukar langit di atas kepala kamu jadi besi. Tengok kamu jadi apa. Tapi tak, rahmat aku mengatasi marah aku. Jadi malaikat tengok bumi ini penuh dengan maksiat. Malaikat kata, ya Allah, apa nak jadi dengan ahli bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala pun, kata Imam Al-Hasan Basri, mensyariatkan kepada kita puasa. Allah bagi pada kita puasa. Bila kita puasa daripada subuh kepada maghrib dan kita melalui perkara batal puasa, Allah panggil malaikat.
Allah kata kepada malaikat, Allah kata, unzuru ila ibadi. Allah kata pada malaikat, sekarang ni hang tengok hamba aku. Hamba yang tadi hampa kata banyak melakukan masalah, tengok sekarang ni. Allah kata, apa mereka buat? Mereka meninggalkan makan, mereka meninggalkan minum, meninggalkan syahwat kehidupan. Allah kata, min ajli, semata-mata kerana mereka taat untuk melaksanakan ibadat puasa kepada aku. Bila malaikat tengok orang beriman ni puasa dengan letih dia, dengan tak larat dia, apa terjadi? Malaikat yang kata tadi ni manusia banyak buat dosa, dan malaikat itu keluar di mulut dia, Allahumma ghfir lil mu'minin. Ya Allah, berilah keampunan pada hamba-hambamu yang beriman. Bila malaikat tengok fadilat puasa yang Allah bagi pada orang beriman dan kesungguhan puasa orang beriman, oh dahsyat ikhwan, orang beriman ni dia puasa dahsyat. Macam mana orang beriman puasa? Dia beriman dalam keadaan inbi'athul qalbi. Apa dia inbi'ath? Inbi'ath maksudnya dia membangkitkan semangat jiwa dia. Dia membangkitkan semangat ketaatan daripada Allah. Dia bangkit. Dia ada satu nahdah, satu kebangkitan dalaman. Dia gerak hati dia, dia hinggut jantung dia. Dia bersemangat, dia tak jadi layu. Tengoklah apa yang berlaku kepada Ghazwatul Badar Al-Kubra. Dahsyat ikhwan, dahsyat. 1000 lawan dengan 300. Dahsyat. Ini bukan cerita lawak-lawak ni, ini cerita benda yang besar. Duduk di kawasan Sahara lagi, sedang puasa lagi, majority lawan minority. Nabi kita berada dalam keadaan cukup cemas. Allah makbulkan doa dia. Akhirnya kemenangan pertama dalam bulan Ramadan. Setelah 2 tahun Nabi duduk di kota Madinatul Munawwarah, Allah beri kemenangan secara meriah pertama dalam bulan Ramadan. Melihat usaha orang yang beriman ini puasa, inbi'athul qalbi, dia bangkitkan keinginan diri dia, dia bangkitkan tujuan diri dia, kehendak diri dia, hala tuju, tawajuh hati dia, kemana dia nak bawa puasa dia, tawajuh dia, kemana dia nak tuju puasa dia, dia nak hadap puasa dia. Dia bawa satu i'timad, satu pegangan yang kukuh dalam diri dia, dan dia sengaja nak puasa kerana Allah, bukan kerana orang lain, bukan kerana orang kata kerana nak tunjuk-tunjuk pada orang, riakkan sum'ah, tak. Dia puasa kerana Allah. Yang malaikat tadi ni komplain, bukanlah komplain, malaikat menyebut pandangan mereka. Kemudiannya malaikat bertukar ayat. Malaikat kata, ya Allah, berilah keampunan pada orang yang puasa. Kalau beginilah besar fadilat puasa. Jadi Imam Hasan Basri nak kata apa yang keempat ini ikhwan? Dengan kita puasa, kita mendapat keampunan Allah dan kita didoakan oleh para malaikat. Mulianya kita. Allah pertahan orang yang puasa sampai peringkat macam tu. Panggil malaikat tengok kita. Yang kelima, kata Imam Al-Hasan Basri, puasa ni apa dia kata? Dia kata adalah puasa itu hasil dengan dia menzuhudkan yang wajib dan yang sunat, iaitu zuhud daripada haram dan yang halal. Puasa dia ajak kita zuhud. Zuhud daripada benda yang wajib, benda yang sunat, benda yang halal. Benda halal pun kita zuhud. Apatah lagi benda haram. Orang memang puasa itu mendidik kita sungguh-sungguh, kawan, mendidik kita. Kita hilang sifat tamak. Kita hilang penyakit yang menjadi pintu besar setan kawai kita. Apa dia ikhwan? Makan, minum, syahwat. Sebenarnya ikhwan, saya ingin kata sikit. Sebenarnya ikhwan, susah setan nak kacau anak Adam ni. Cukup susah. Susah, amat-amat susah. Sebab ketika kita berada dalam perut mak kita, malaikat mai pada kita. Ini dalam hadis 40. Tulis hidup kita. Tulis apa? Rezeki kita. Tulis ajal kita. Tulis apakah yang akan kita lalui dalam hidup, penderitaan kita. Syaqiyan am sa'idan.
derita, bahagia kita, jatuh bangkit kita, sedih, luka, lara kita. Tulis. Rezeki tulis, ajal tulis, duka dan suka kita tulis. Tulis. Allah kata pada malaikat, uktub. Tulis kat dia. Allah kawal kita dengan takdir dia. Kok mana setan nak mai? Dia nak ubah takdir kita ni, kok mana? Dia nak ubah rezeki kita, tak boleh. Setan tidak ada pengaruh dalam rezeki kita. Dia nak stop rezeki kita, tak boleh. Yang tulis itu Allah. Simpan pula di Lauh Mahfuz. Penulisnya pula adalah malaikat. Pasal itu nama Lauh Mahfuz. Lauh, kalau terjemahan literal, lauh tempat tulis. Mahfuz yang terpelihara. Sangat terpelihara. Jadi kok mana iblis nak naik sampai Lauh Mahfuz, nak pergi ubah tulisan rezeki kita ni? Tak boleh. Dia nak masuk, dia nak ubah mati kita. Ini nampak orang beriman semayang elok, nak ubah bagi mati jahat. Tak boleh, ikhwan. Allah kawal. Tengok bila kita keluar ke dunia, Allah bagi pula 2 malaikat jaga kita. Lepas tu bila kita keluar ke dunia, mak ayah kita buat kekah. Barang yang tergantung tu, barang yang gadai tu, ditebus balik. Ibn Qayyim kata, bila kita buat kekah untuk anak, menangis iblis. Awal-awal budak tu besar, mana pun tak lagi hari ke-7, kita sembelih kambing. Telah ada satu pengisytiharan yang besar daripada anak Adam, mengikut sunnah Nabi, hidup seorang Muslim di atas medan jihad. Setan cukup takut pada orang yang ada semangat jihad. Kita beranak pula dengan azan, dengan qamat. Lepas tu mak ayah didik pula dengan agama. Kita membesar dengan semayang, dengan puasa. Kok mana dia nak kacau kita? Tak boleh. Susah dia nak kacau kita. Tapi ikhwan, yang kata syaitan ini, alaihi laknatullah ini, ataupun alaihim laknatullah. Iblis laknatullah alaihi, dia guna semampu daya kita. Dia buat apa pada kita? Dia buat talbis. Dia nak ubah kita tak boleh. Tapi dia talbiskan kita. Dia perdayakan kita dalam bab yang boleh dia perdaya. Dia nak ubah rezeki kita tak boleh. Mati kita dia tak boleh ubah. Sedih kita bila. Bahagia kita bila. Dia tak boleh ubah. Tetapi dia boleh mengganggu sedikit perjalanan hidup kita. Secara luaran ini. Dan dia ambil manfaat itu sedahsyat-dahsyatnya. Maka Allah bagi kita puasa. Kita tak makan, kita tak minum, kita tak terlibat dengan syahwat, tertutup jalan dia. Yang kedua apa dia ikhwan? Sifat tamak, dengki, buruk. Itu jalan. Jalan dia nak main kacau kita. Allah tutup. Kalau semua jalan ni dia fail, dia ada satu jalan. Dan jalan ni puasa datang, jaga kita. Jalan apa? Jalan dia halang hati kita daripada meniatkan sesuatu kerana Allah. Yang ni kalau dia boleh buat, ikhwan, dia berjaya kuasai kita. Dia berjaya dia berjaya jadi director untuk atok langkah kita. Apa dia? Dia tak benarkan hati kita menuju Allah. Dia bagi kita bosan, tak seronok. Dia bagi hati kita tak ingat langsung kepada Allah, tak ingat langsung. Maka puasa datang. Dia menzuhudkan hidup kita. Yang keenam, kata Imam Hasan Basri, dia kata ini pengalaman dia lah. Dia kata pengalaman dia. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya tabib memberi nasihat, menyuruh dengan memantang bagi segala orang sakit. Maka menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan sakit, dengan maksiat, dengan pantang, iaitu puasa. Sebab lemah lembut dan kasih sayang dengan dia. Imam Hasan Basri kata kalau hang tengok doktor, selalu doktor pesan pada orang sakit, pantang untuk tujuan sihat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih sayang kita daripada doktor sayang kita. Yalah doktor yang sayang lah, doktor yang tak sayang dia cucuk kita pergi terus. Doktor yang sayang lah, doktor yang kenal kita. Tapi Allah Ta'ala, dia bawa puasa sebagai pantang.
puasa memantangkan kita daripada maksiat. Kita akan jadi orang yang bersih hati, bersih fizikal kita. Dan Allah sangat lemah lembut dengan kita sepanjang kita puasa Ramadan. Dan yang ketujuh, Imam Hasan Basri kata apa? Dia kata bahawasanya syaitan itu seteru bagi orang mukmin. Berlari pada tubuh anak Adam seperti berlari darah. Maka disuruh picitkan dan disumbat tempat perjalanan syaitan dengan menahan makan dan minum. Subhanallah. Setan dia boleh lari dalam darah kita. Memang dia boleh lari. Tapi dia tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Sebab dia masuk dalam darah kita. Dia lagi susah, ikhwan. Sebab jantung kita, tempat pam darah itu ada zikrullah. Setan ni makhluk apalah. Tapi kalau jantung tu zikrullah, apa Allah kata dalam Al-Quran? Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu, kata Allah, mereka tenang hati dengan zikir Allah. Di mana tempat zikir Allah? Hati. Dan apa fungsi hati dalam tubuh badan? Dia pam darah, ikhwan. Organ, satu jenis organ dalam badan menentu kita hidup atau kita mati. Kita sihat atau kita sakit. Dan tempat zikrullah di situ. Dan Allah kata, ketahuilah, hati yang berzikir pada Allah, dia dapat tenang. Kalau hati itu tempat pam darah dapat tenang, dia pam darah dengan nama Allah, dengan zikrullah, agak-agak setan yang duduk dalam darah kita, yang dia berjalan ikut darah tu, bila zikrullah itu berjalan, dia nak tersongkok lagu mana, ikhwan. Dia nak merana macam mana duduk dalam badan kita. Dia tak tenang. Dia tak boleh tenang duduk dalam badan kita. Allah kawal kita. Tapi dia berjaya apa? Mengalihkan pandangan kita. Dia berjaya buat talbis. Dia cipta ketakutan. Memang kerja dah bagi takut. Bila kita dengar hadis, kata setan boleh berlari dalam darah. Dan kita jadi takut. Seolah-olah Allah tak protect kita. Kita mula jadi cemas. Oh, kacau no. Dia bagi nampak kata dia tu besar. Tak, ikhwan. Yang besar tu Allahu Akbar. Lepas itu Allah kata dalam ayat dia, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan, hela syaitan, kesemuanya lemah, kata Allah. Jantung kita itu adalah tempat paling besar kita zikrullah. Pasal itu Nabi sebut, kalau baik jantung, baik semua. Kalau rosak jantung tu, rosak semua. Ya, sahabat kata, apa dia mudrah itu? Nabi kata, itu wahiya qalb. Itu adalah jantung, hati kita. Situlah tempat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Tempat kita sebut Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tempat tilawatul Quran. Tempat ingat Allah, antum bayang. Tempat tu pula di samping duk sebut nama Allah, hati tu pula menjadi sumber apa? Sumber niat kita kerana Allah duk ada di situ. Agak-agak setan duk dalam darah tu macam mana dia jadi, ikhwan? Saya tak tahulah, kita duk kampung, Mbak Amir. Dia pemain semut nyamuk. Boom, kata semut nyamuk. Agak-agak nyamuk dalam rumah jadi apa? Dia masuk sampai dalam rumah, dia sembok nyamuk. Nyamuk jadi apa agak-agak? Nyamuk boleh terbang elok. Dia duk kena asap tu. Bila jantung tempat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu adalah syahadah kita. Itu adalah jalan hidup kita, tujuan hidup kita, peribadahan kita. Kita zikir dengan dia hari demi hari. Dia supply kepada jantung kita. Dia, daripada jantung, dia supply ke seluruh badan. Sampai tembak ke otak. Agak-agak tak mana setan boleh selamat duduk dalam badan kita. Ada tak lorong darah tak masuk? Tak ada, ya kawan. Maka dia jadi lemah. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, Allah suruh orang beriman itu puasa. Kerana dalam diri dia itu berjalan, berlarinya syaitan, dengan itu lemahlah dia, longlailah dia, tak berfungsi langsung dia. Maka Allah bagi kekuatan pada orang yang beriman. Ikhwan, mungkin ada lagi banyak hikmat-hikmat kita berpuasa. Tapi yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri hanya 7 perkara.
dan disebut dalam kitab kita ini, dalam Bughyatul Tulab oleh penulis mengambil yang 7 ni saja dan saya mengambil daripada dia. Kerana itu ikhwan, mesti ada hikmah yang besar di sebalik perintah Allah. Mesti ada ikhwan, mesti ada. Mesti ada. Dia tak boleh tak ada. Hatta semayang, hatta kita niat kerana Allah mesti ada. Mesti ada. Tak boleh tak ada. Kerana itu ikhwan, kita lah sebagai orang yang puasa mencari hikmat-hikmat itu. InsyaAllah ikhwan, hari ini adalah 2 Ramadan, kemarin adalah 1 Ramadan. Besok 3 Ramadan. Kita ada siri ketiga esok insya-Allah menjelang iftar. Kita berjumpa di udara, kata orang on air. Kita on air. Kita on the air, off di sini. Kita on air. Kita berjumpa di layar perak kita, ke udara kita. Dan saya ingatkan diri saya ikhwan, ujung-ujung waktu ini, waktu Allah nak mendengar sesuatu daripada kita sebelum kita bismillah menyamah buka puasa. Allah sayang pada kita. Sehingga akan makan kita diberkati, minum kita diberkati, busuk mulut kita diberkati, niat kita diberkati, diri kita diberkati, semuanya diberkati. Dan bulan puasa, semua orang Islam jadi kekasih Allah. InsyaAllah ikhwan, semoga Allah rahmati kita, Allah terima ibadat kita. Kita berjumpa lagi pada besok hari, the same time. Same time insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.